Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Isu kemanusiaan di Palestin terus menjadi tumpuan utama Perdana Menteri setiap kali berucap pada pentas mesyuarat pemimpin ekonomi APEC. Menerusi dialog tidak rasmi pemimpin APEC yang dipengerusikan sendiri Presiden Amerika Syarikat, Perdana Menteri menegaskan apa yang berlaku di Gaza jelas menyerlahkan kegilaan menidakkan tanggungjawab moral. Tambah Perdana Menteri, tindakan rejim Zionis membolehkan kemusnahan besar-besaran dan mengakibatkan bencana. PDRM tidak menerima sebarang laporan ugutan secara langsung maupun tidak langsung susulan pendirian dan ketegasan Malaysia mempertahankan nasib rakyat Palestin. Ketua Polis Negara bagaimanapun berkata, PDRM masih mengumpul maklumat dan risikan sekiranya terdapat ancaman dari pihak luar berhubung perkara berkenaan. Kementerian Pengangkutan bercadang memperkenalkan insentif bagi mengatasi isu harga tiket penerbangan yang tinggi pada musim perayaan. Timbalan menterinya berkata kerajaan memahami keluhan rakyat dalam isu itu setiap kali musim perayaan, terutamanya bagi mereka yang tinggal di Sabah dan Sarawak. Beliau turut menyatakan inisiatif Fly Siswa juga akan diteruskan tahun depan untuk membantu pelajar pulang ke kampung halaman masing-masing. PRK Parlimen Kemaman bermula esok dengan proses penamaan calon yang bakal berlangsung di Dewan Berlian Majlis Perbandaran Kemaman. Setiap calon bertanding diberi tempoh sejam bermula 9 hingga 10 pagi untuk mengemukakan borang pencalonan masing-masing sebelum senarai calon yang layak bertanding diumumkan pegawai pengurus. Sebaik proses pencalonan selesai, calon mempunyai 14 hari tempoh berkempen. Polis Terengganu bersiap siaga termasuk aspek aset dan keanggotaan sekiranya berlaku banjir ketika PRK Parlimen Kemaman. Ketua Polis Negeri memberitahu berdasarkan penilaian pihaknya, 18 pusat mengundi sekitar Kemaman berisiko dilanda banjir. PDRM telah bekerjasama dengan SPR dalam merancang pelan kontingensi yang diperlukan. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang dijangka berlaku di 4 negeri bermula hari ini hingga 20 November. Kawasan terlibat ialah di seluruh Terengganu, manakala di Kelantan membabitkan daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Turut terlibat Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang. Sementara di Sabah melibatkan Ranau, Kota Belud, Sandakan dan Telupit. Amaran juga membabitkan Kinabatangan, Beluran, Sandakan dan Kudat. Jabatan Penjara telah selesai memfailkan kesemua 1,020 permohonan semakan semula di bawah Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023 Akta 847. Timbalan Menteri DJPM Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata penyelarasan pemfailan telah dilaksanakan bahagian hal ehwal undang-undang JPM bagi memastikan proses semakan berjalan lancar dan teratur. Individu pernah terlibat penyalahgunaan dadah perlu dibantu mendapatkan rawatan dan bantuan profesional agar bebas daripada masalah itu. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, masyarakat harus sedar mereka bukannya penjenayah tetapi pesakit yang berjuang untuk sembuh. Justru sokongan masyarakat dan keluarga membantu mereka untuk pulih dan stigma negatif terhadap golongan itu perlu dihapus. Polis sedang mengesan sekumpulan individu bersenjata tajam yang disyaki terbabit pergaduhan di sebuah premis. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan berkata pihaknya mengesan 2 video tular di Facebook yang dimuat naik berdurasi 6 saat sehingga seminit 25 saat memaparkan kejadian berkenaan. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 148 Kanun Kesiksaan. Sindiket pengedaran dadah yang menjadikan sebuah kereta sebagai stor menyimpan bahan terlarang itu tumpas. 6 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam 3 serbuan berasingan sekitar Jelutong dan Gelugor Selasa lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut berkata kesemua suspek direman 7 hari sehingga 21 November ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak merampas dadah jenis syabu bernilai 1.2 juta ringgit. Ia menerusi 2 tangkapan berasingan di lapangan terbang antarabangsa Kuching 3 November. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Majistret Kuala Lumpur melepas dan membebaskan pelakon Shahnaz Ahmad daripada pertuduhan mencederakan seorang pengawal keselamatan di sebuah kondominium tahun lepas. Keputusan Majistret Atikah Muhammad Elias Muhammad Saim selepas mendengar hujahan Peguam Datuk Wan Azmir Wan Majid yang mewakili Shahnaz atau nama sebenarnya selaku orang kenesaman dan Timbalan Pendakwa Raya Nadia Elena Jamaluddin Akbal. 9,743 kompaun bernilai lebih 2 juta ringgit dikeluarkan bulan lalu atas kesalahan merokok dan kawalan demam denggi. Ketua Pengarah Kesihatan berkata melalui penguasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, sebanyak 6,290 kompaun telah ditawarkan dengan nilai RM1,457,300. Sepanjang tempoh itu, 22,361 premis telah dilawati dengan 10,051 notis kesalahan dikeluarkan. 5,648 lokasi berisiko banjir dikenal pasti di seluruh negara pada musim monsun Timur Laut. Ketua Pesuruhjaya APM memaklumkan kawasan berkenaan dinilai berdasarkan risiko lain seperti tanah runtuh atau kepala air. Sebelum itu, orang ramai diingatkan sentiasa berwaspada dan menyiapkan semua dokumen penting serta barang kecemasan untuk dibawa sekiranya berlaku banjir atau bencana lain. Menteri Komunikasi dan Digital memaklumkan jawatan Ketua Pengarah JCOM akan diisi secepat mungkin susulan peletakan jawatan Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Beliau turut mengucapkan terima kasih atas khidmat dan berkata Datuk Dr. Muhammad Agus kini tiada lagi apa-apa kaitan dengan pihak kerajaan atau JCOM. Datuk Dr. Muhammad Agus malam mengesahkan telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Ketua Pengarah JCOM kepada Perdana Menteri pada Rabu. Pemantauan berterusan dilaksana MKN secara menyeluruh melibatkan pelbagai aspek termasuk melalui media sosial. Ia usaha menangani sebarang ancaman yang boleh menggugat keselamatan negara, terutamanya sejak Malaysia secara tegas menyatakan sokongan terhadap Palestin. Ketua Pengarah Keselamatan Negara mengakui terdapat ancaman diterima negara susulan isu itu. Kaedah pembayaran tanpa tunai di Pasar Tani Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama menerima sambutan baik sejak menjalinkan kerjasama pendigitalan pembayaran bersama PayNet tahun lalu. Pengarah Kanan Pembangunan Institusi Pasaran Fama berkata penerimaan menggalakkan itu hasil daripada usaha Fama mempromosi kaedah pembayaran tersebut. Ketika ini pembayaran tanpa tunai dijalankan di 4 buah pasar tani kekal iaitu di Gua Cempedak dan Changlun Kedah dan Bukit Gambir serta Jalan Datin Halimah, Johor. Laluan Batang Kali Genting Highlands dijangka dibuka kepada awam selewat-lewatnya Mei tahun depan selepas dijadualkan siap pada Mac tahun yang sama. Exco Infrastruktur dan Pertanian Selangor Izam Hashim memaklumkan setakat ini kerja pembaikan dan penstabilan cerun itu telah mencapai perkembangan sebanyak 38.6%. RTM akan menambah baik program hiburan serta berita dan ehwal semasanya menjelang 2024. Ia menjadi fokus utama Jabatan Penyiaran bagi memastikan RTM kekal relevan dan lebih kompetitif. Ketua Pengarah Penyiaran berkata RTM juga akan membuat kajian bagi mengenal pasti perubahan minat dan kepuasan penonton. Pemahaman data serta demografi pendengar dan penonton juga perlu dalam merangka strategi penambahbaikan siaran. 418 pegawai dan anggota polis kontingen Perak dianugerahkan Pingat Jasa Pahlawan Negara PJPN. Pingat dianugerahkan kepada petugas PDRM semasa era darurat bagi tempoh 12 Julai 1948 hingga 21 Julai 1960. Selain era insurgensi komunis pada 17 Jun 1968 sehingga 2 Disember 1989 serta di Sabah dan Sarawak. Penganugerahan sebagai menghargai jasa dan pengorbanan mereka.
Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran pertumbuhan KDNK pada 4% tahun ini dan 4 hingga 5% pada 2024. Gubernur Bank Negara berkata, ia berdasarkan indikator positif dipamerkan 9 bulan pertama tahun ini di sebalik cabaran ekonomi. Mengenai prestasi ringgit, Bank Negara sentiasa memacu penggunaan mata wang tempatan dalam perdagangan dan penyelesaian untuk meredakan tekanan terhadap ringgit. Dalam pada itu, ekonomi negara berkembang sebanyak 3.3% pada suku ketiga daripada 2.9% pada suku kedua tahun ini, disokong permintaan dalam negeri yang berdaya tahan. Perbelanjaan isi rumah terus disokong oleh pertumbuhan selanjutnya dari segi guna tenaga dan upah, manakala aktiviti pelaburan disokong kemajuan projek berbilang tahun dan pengembangan kapasiti oleh syarikat. 2,873 aduan berkaitan penipuan pelaburan diterima Suruhanjaya Security SC setakat suku ketiga tahun ini. Angka berkenaan meningkat ketara berbanding 2,461 aduan yang diterima sepanjang tahun lalu. Pengerusi eksekutifnya berkata, SC memandang serius peningkatan tersebut dan lebih proaktif menanganinya. Ia dilaksana menerusi kerjasama dengan pihak berkuasa dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Air Asia Academy menjalin kerjasama dengan My Creative Ventures bagi menyokong pembangunan industri kreatif tempatan menerusi program Bina Kerjaya. Program tersebut menawarkan peluang latihan khusus sejajar revolusi perindustrian 4.0. Peserta diberi akses kepada pendidikan komprehensif yang meningkatkan set kemahiran dan kebolehpasaran mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengakui usaha memindahkan pesakit di Hospital Al-Shifa di Gaza yang sedang berjalan adalah terhad. Ia disebabkan kekangan keselamatan dan logistik. Pengarah Kecemasan Wilayah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut memaklumkan kekurangan bahan api juga menyebabkan pergerakan ambulans terjejas. Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ICRC di Batu Maqdis juga memaklumkan ambulans tidak mencukupi. Pemantauan Hak Asasi Manusia Euromed mengesahkan tentera rejim Israel melancarkan lebih 1,000 serangan artileri mengandungi fosforus putih yang diharamkan di peringkat antarabangsa. Badan pemantau tersebut juga mendakwa penggunaan fosforus putih yang boleh menyebabkan penderitaan seumur hidup sengaja digunakan oleh tentera Zionis. Euromed turut menggesa penubuhan jawatankuasa penyiasatan antarabangsa bebas terhadap penggunaan senjata barangan oleh Israel terhadap orang awam di Gaza. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mahu penyelesaian segera dalam konflik Israel-Palestin. Jelasnya pendudukan Gaza adalah satu kesilapan besar yang akan membawa kesan yang berpanjangan. Joe Biden juga menegaskan Amerika Syarikat tidak akan menghantar tentera ke Gaza, sebaliknya fokus dalam pembebasan tebusan. Amerika Syarikat yang merupakan sekutu Israel telah mengadakan perbincangan dengan beberapa pihak dalam usaha membawa masuk lebih banyak bantuan ke Gaza. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken menggesa Israel segera menghentikan keganasan meneroka terhadap rakyat Palestin di tebing barat. Blinken turut menekankan keperluan mendesak bagi mengurangkan ketegangan di tebing barat termasuk membabitkan peningkatan keganasan pelampau peneroka Israel. Blinken juga mahu usaha lebih giat dilakukan bagi menyelamatkan orang awam daripada menjadi mangsa konflik. Kumpulan aktivis Tibet dan penyokong pro-China mengadakan tunjuk perasaan di San Francisco ketika Presiden China Xi Jinping menghadiri sidang kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Protes yang dianjurkan oleh diaspora Tibet di San Francisco itu dibalas oleh penyokong pro-China. Protes tersebut juga berkait dengan tindakan China asimilasi kanak-kanak di Tibet. Jinping mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dalam usaha memulihkan hubungan diplomatik kedua-dua negara. Amerika Syarikat, AS dan Filipina menandatangani perjanjian nuklear yang akan membolehkan Washington mengeksport teknologi dan bahan tersebut ke Manila. Perjanjian itu ditandatangani di luar sidang kemuncak pemimpin ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco yang turut dihadiri Setiausaha Negara AS Antony Blinken. Presiden Filipina berharap tenaga nuklear akan menjadi sebahagian daripada dasar campuran tenaga Filipina menjelang 2032. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.